Okey, salam sejahtera semua murid. Hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 1 bab 3, 3.5 menganggar kuasa 2 dan kuasa 3, menganggar punca kuasa 2 dan punca kuasa 3. Salam sejahtera semua murid. Hari ini kita akan belajar menganggar kuasa 2 dan kuasa 3. Apakah itu menganggar? Menganggar maksudnya adalah agak-agak. Kita hendak mencari nilai yang paling hampir kepada suatu nombor. Ataupun kita hendak mencari nilai yang paling dekat dengan suatu nombor. Okay, kita lihat soalan yang pertama. 3.5 kuasa 2. Menganggar 3.5 kuasa 2 maksudnya kita hendak mencari nombor yang paling dekat dengan nombor 3.5 kuasa 2. Itu maksudnya. Okay, langkah pertama, kita bulatkan digit pertama yang ada nilai. Okay, kita ada digit 3, kita ada digit 5. Mana satu digit yang pertama ada nilai? Ya, pandai murid. Digit pertama yang ada nilai adalah digit 3. Jadi kita bulatkan digit 3. Kemudian kita lihat digit yang di sebelahnya, iaitu 5. Okay, 5. 5 dan lebih, kalau 5 dan lebih, kita akan tambah 1 kepada digit 3. Jika kurang daripada 5, kita kekalkan 3 ni sebagai 3. Kita guna konsep bundarkan. Ingat lagi pembundaran, 5 dan lebih, kita tambah 1. Kurang daripada 5, kita kekal. Okay, jadi untuk soalan ini, 5, jadi kita perlu tambah 1. Jadi 3 tambah 1 kita akan dapat 4. Okey, kuasa 2. Okey, tuliskan simbol hampir kepada. Jadi 4 kuasa 2 maksudnya 4 darab 4. Jawapannya adalah 16. Okey, selepas titik kita tak payah tulis. Jelas murid? Okey, kita lihat soalan nombor 2. Okey, kita ada digit 2, digit 5, digit 5. Kita perlu bulatkan digit mana murid? Digit yang pertama. Betul. Digit yang pertama ada nilai adalah digit 2. Kita bulatkan 2. Okey, kita lihat digit yang sebelahnya. 5. Kalau 5 perlu tambah atau kekal? Betul. Tambah 1. Jadi 2 tambah 1 kita akan dapat 3. 5 ni kita tulis 0. Lepas tu titik, kita tak perlu tulis. Cikgu dah cakap tadi kan? Jadi kuasa 2. Okey, 30 kuasa 2. Kita akan dapat 900. Okey, untuk peringkat ini, kita boleh guna kalkulator. Kita guna je kalkulator. Tekan di kalkulator 30 X kuasa 2, kita akan dapat jawapan 900. Okey, soalan nombor 3. Digit yang pertama ada nilai adalah digit 3. Kita bulatkan. Okay, kita lihat digit di sebelahnya 4. Kalau 4 macam mana ya? Tambah ataupun kekal? Ya, kita perlu kekal. Sebab 4 ni kurang daripada 5. Kalau kurang daripada 5, 3 ni tak perlu tambah, kekal. Jadi 3 kita salin sebagai 3. 4, 0. 5 pun 0. Kuasa 2. Okay. Jadi kat sini kita guna kalkulator. Tekan 300, X kuasa 2, kita akan dapat 9, 0, 0, 0, 0. Okey, kita lihat soalan nombor 4. Okey, perpuluhan kan? 0.35. Digit pertama ada nilai. 0 tak ada nilai. Jadi digit pertama yang ada nilai adalah 3. Kita bulatkan 3. Okey, lihat digit yang sebelahnya. Kalau 5, tambah atau kekal? Tambah 1. Jadi kita akan dapat 0.4 kuasa 2. Okey murid, cikgu nak share dengan kamu. Untuk soalan ini, okey, lepas titik perpuluhan kita ada nombor 4. Lepas tu sifar ni tak ada nilai, kita tak perlu. Kita cancel je sifar yang di belakangnya. Jadi kita tekan di kalkulator 0.4 X kuasa 2, kita akan dapat 0.16. Okey, boleh murid? Jelas ya? Okey, next kita lihat soalan nombor 5. Okey, digit pertama yang ada nilai yang mana satu murid?
Betul, 6. Lihat digit yang sebelahnya. 4. Tambah atau kekal? Kekal. Okey, jadi kita akan dapat sifar perpuluhan sifar 6. Ini sifar kan? Kuasa 2. Okey, cikgu dah kata sifar ni tak perlu kita cancel. Jadi jawapannya adalah kita tekan di kalkulator sifar perpuluhan sifar 6 kuasa 2. Okey, cikgu nak tunjukkan di kalkulator. Macam mana nak tekan? Okey. Okey, lihat. Okey. Kita tekan sifar perpuluhan sifar 6 X kuasa 2. Tekan sama dengan. Kita dapat apa? Sifar perpuluhan sifar 3, 6. Jadi kita pun tuliskan di sini. Sifar perpuluhan sifar 3, 6. Okey, sekarang kita lihat soalan nombor 6. Okey. Jadi kita bulatkan digit pertama yang ada nilai. Digit berapa? 3. Okey. Lihat digit yang sebelahnya 4. Kalau 4 tambah atau kekal? Kekal. Okey, so hampir kepada 3. Lepas titik tak perlu tulis kan? Kuasa 3. Jadi kita guna kalkulator. 3 kuasa 3, kita akan dapat 27. Okey, kita lihat soalan nombor 7. Okey, digit pertama yang ada nilai 6. Sebelahnya 5. Kalau 5 kita perlu tambah ataupun kekal? Ya, tambah. Kita tambah 1, kita akan dapat 6 tambah 1. Jadi hampir kepada 7. Ini sifar kuasa 3. Jadi 70 kuasa 3 kita akan dapat 3, 4, 3, sifar. Okey, jelas murid? Okey. Baiklah murid, kita sudah pun mempelajari menganggar kuasa 2 dan kuasa 3 dengan menggunakan cara pembundaran. Sekarang marilah kita belajar menganggar punca kuasa 2 dan punca kuasa 3. Okey, untuk menganggar punca kuasa 2, kita perlulah menghafal atau mengingat senarai punca kuasa 2. Okey, ini adalah senarai punca kuasa 2. Okey, dan untuk kita mempelajari menganggar punca kuasa 3, kita perlulah mengingat senarai punca kuasa 3. Jom kita sama-sama membuat latihan sekarang. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Soalan yang pertama adalah menganggar punca kuasa 2 bagi 7/4. Okey, ini adalah soalannya. Jadi, kita perlulah mencari nombor yang hampir kepada 7/4 dalam senarai punca kuasa 2. Okey, jadi manakah satu nombor yang paling hampir dengan 7/4? Okey, ini nombor 1, nombor 4, nombor 9, nombor 16. Yang mana satu nombor yang paling hampir atau paling dekat dengan 7/4? Ya, yang paling hampir adalah punca kuasa 2 bagi 9. Jawapannya adalah 3. Jadi, kita pun tuliskan di sini hampir kepada punca kuasa 2 bagi 9. Jawapannya adalah 3. Okey, murid-murid. Okey, baiklah. Sekarang kita lihat soalan nombor 2. Punca kuasa 2 bagi 96. Okey, oleh kerana ini adalah punca kuasa 2, kita rujuk kepada senarai punca kuasa 2. Okey, nombor 96. Hampir kepada nombor berapa? Okey, ini 25, 36, 49, 64, 81, 100. Mana satu paling hampir dengan 96? Ya, betul murid. Yang paling hampir adalah 100. Jadi, kita pun tuliskan di sini punca kuasa 2 bagi 100. Okey, jadi jawapannya berapa?
punca kuasa 2 bagi 100 berapa murid? Ya, betul. Jawapannya adalah 10. Boleh murid? Okey, next kita lihat soalan yang ketiga. Okey, punca kuasa 2 bagi 0.7 sifar. Okey, kita lihat nombor yang di belakang ini. Berapa nombor ni? 70. Jadi, kita cari di senarai punca kuasa 2, nombor 70. Mana satu paling hampir dengan nombor 70? Ya, 64 paling hampir dengan 70. Jadi, kita pun tuliskan di sini. Okey, punca kuasa 2 bagi 0.64. Jadi, punca kuasa 2 bagi 0.7 sifar hampir kepada punca kuasa 2 0.64. Jadi, jawapannya adalah hampir kepada 0.8. Okey, jawapannya adalah 0.8. Okey, oleh kerana soalannya adalah perpuluhan, jadi jawapannya pun dalam perpuluhan. Murid boleh sentiasa semak jawapan menggunakan kalkulator. Tekan di kalkulator punca kuasa 2 bagi 0.64, kamu akan dapat jawapan 0.8. Boleh murid? Okey, sekarang kita teruskan dengan menganggar nilai kuasa 3. Kita lihat soalan nombor 4. Soalan nombor 4 adalah menganggar punca kuasa 3 bagi 7.4. Sama, kita cari nombor yang paling hampir, paling dekat dengan 7.4 dalam senarai punca kuasa 3. Jadi, yang mana satu nombor yang paling hampir dengan 7.4? Kita ada nombor 1, kita ada nombor 8, kita ada nombor 1, nombor 8, nombor 27, 64. Mana satu paling hampir dengan 7.4? Ya, paling hampir adalah 8. Jadi, kita pun tuliskan di sini, hampir kepada punca kuasa 3. Letak 3 di sini sebab dia punca kuasa 3 bagi 8. Jawapannya berapa? Jawapannya adalah 2. Okey, next kita lihat soalan nombor 5. Punca kuasa 3 bagi 90. Kita cari nombor yang paling dekat, paling hampir dengan 90. Nombor apa paling hampir dengan 90? Kita ada 64, kita ada 125. Mana satu paling hampir dengan 90? Ya, betul. Paling hampir adalah 64. Jadi, kita pun tuliskan di sini. Punca kuasa 3 bagi 64. Jawapannya adalah 4. Dan soalan nombor 6. Punca kuasa 3 bagi 0.07 sifar, sama kita ambil nombor 70. Kita cari di senarai punca kuasa 3 yang mana satu paling dekat, paling hampir dengan 70. Ya, 64. Oleh kerana ada perpuluhan, jadi kita pun letakkan dalam punca kuasa 3. Sifar perpuluhan 0.64. Jadi jawapannya adalah ya, pandai, 0.64. Boleh murid? Jelas ya? Kalau ada negatif, kita tulis jawapan pun negatif.